Kerana ruang kita akan kita manfaatkan dalam dua pertemuan, dua program selepas ini. Kita masih lagi membincangkan masalah istighfar. Setelah kita bincangkan, istighfar ialah pengampunan dan mohon pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan telah kita bincangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar kepada Allah tidak kurang daripada 70 kali. Satu riwayat mengatakan 100 kali sehari. Nabi yang maksum ni, Nabi yang Allah ampun dosa dia, sentiasa minta ampun pada Allah, bukan kerana dosa, tapi kerana mendekatkan diri, kerana bersyukur di atas apa yang berlaku. Dan dia sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka dia kena minta ampun pada Allah Ta'ala. Sebagaimana kita dengan mak kita, kita kena minta ampun pada ibu bapa kita walaupun dosa nombor dua. Telah kita bincangkan beberapa hadis yang telah mengambil manfaat daripada beberapa zikir yang menggambarkan istighfar. Istighfar, menyesal tu anna lamu taubatun. Menyesal itulah penghulu bagi segala taubat. Taubat tu intipati dia mesti menyesal. Kalau sekiranya seorang tu bertaubat tapi perasaan sesal tu tak ada dalam hati dia, maka sebenarnya dia tidak bertaubat. Sama juga kita semayang. Semayang itu sekalian, jangan buat semayang tu sebab sekadar melepaskan kewajipan. Kadang-kadang kita semayang tapi sekadar rasa sesal wajib sudah. Kita tak rasa semayang tu sebagai satu ta'abudiyah, perhambaan kita dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang bila kita nak cepat semayang tak tinggal, tapi semayang buat syarat lah. Sekadar cukup syarat sah semayang sudah. Tak rasa sedang kita menghadap Allah, tak rasa kita sedang rukuk sujud pada Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita buat ibadah ni, biar ibadah betul-betul, bukan ibadah kerana adat. Bukan. Kita kadang-kadang bercampur benda adat jadi ibadah. Benda tu adat je, tak buat tak apa. Yang petang tadi yang nak sebut, antaranya ialah bagi duit kepada orang mayat-mayat. Kalau boleh tinggal, pakat tinggal. Jangan kita cuba amal. Bila lepas mayat-mayat, bagi duit. Ni bagi duit apa ni? Kalau upah tak boleh, mana ada semayang upah? Kalau sedekah, kenapa bagi orang semayang saja, tak bagi orang lain? Duit ni bagi untuk apa? Jadi kalau boleh tu sekalian, ada yang bukan apa. Tuan-tuan nak sedekah, tujuan kita memang sedekah lah. Orang tolong semayang jenazah waris kita potong sedekah ke dia. Betul lah tu. Tapi bila jadi adat, dia menyusahkan orang lain, menyusahkan orang miskin. Bayangkan kalau orang miskin meninggal dunia, suami dia meninggal dunia, dia pula miskin. Nak panggil orang semayang mayat, terpaksa berhutang duit nak bagi duit ni. Jadi sebab bila benda tu ibadat tapi jadi adat. Adatnya sedekah tu ibadah, tapi ibadah ni jangan tentukan masa. Bila tentu masa tak boleh. Masa ni hak Allah. Menentukan masa ibadah hak Tuhan, bukan hak kita. Bila masuk waktu semayang, bila nak puasa, bila nak bayar zakat, masa ni Allah tentu. Sebab tu sebahagian besar ulama' dia tak setuju kita tentukan tarikh untuk ibadah. Tarikh arwah, malam pertama, malam kedua, malam 3, malam 7, malam 40, malam 100. Lepas tu sudah. Jangan tentu hari. Jangan tentu hari. Tuan-tuan teringat si arwah nak buat tahu, buatlah. Jangan tentu masa. Sama juga lepas semayang jadi adat nak bagi. Akhirnya bila orang miskin kena berhutang. Kalau tak bagi duit sebab orang lain bagi belaka, dia malu. Jadi umpamanya demikianlah. Banyak lagi lah perkara yang kita kena tengok. Sama juga ibadah. Ibadah kita sembahyang Jumaat, ibadah, tapi jadi adat je, sekadar pergi selesai balik. Jadi oleh kerana itu setiap ibadah itu mesti ada 3 perkara. Ibadah ni mesti ada 3. Pertama, kena ada akidah. Dalam ibadah tu kena ada akidah. Kita semayang, kita puasa, akidah kita buat kerana Allah, bukan nak tunjuk-tunjuk, bukan kerana nak rakyat manusia. Tak, buat tu kerana Allah. Sebab tu setiap lafaz niat, ujung dia lillahi ta'ala, usalli fadhmaru lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Yang pertama, buat tu kerana Allah. Yang kedua, dalam ibadah yang kita buat mesti letak matlamat nak cari redha Allah. Kadang-kadang kita buat ibadah
Tapi jangan terselit rasa nak tunjuk pada orang, nak dapat redha manusia. Ya, umpama pak mentu mai rumah. Lain sikit tu. Pak mentu tu imam. Ya, baca rakaat pertama Yasin. Ngiling kepala pak mentu. Yasin rakaat pertama. Ya, rakaat kedua surah Al-Kahfi. Taubat tak mari dah tu. Buat ibadah tu buat kerana Allah Taala, ikhlas kerana Allah, bukan kerana tunjuk-tunjuk. Yang ketiga, yang kedua cara ibadah Allah. Ibadah kita tujuannya cara ibadah Allah. Yang ketiga, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat yang Tuhan beri tak dihitung. Sikitnya ibadah kita, amalan kita pada Allah, banyaknya banyaknya nikmat yang Allah bagi pada kita. Nanti kita jumpa ayat. Baik. Kata Al-Fadhil rahimahullah taala, Al-istighfaru bila iqla'i taubatul kadhibin. Istighfar orang yang tidak meninggalkan dosa merupakan taubat orang yang berdusta. Istighfar tapi dosa tak tinggal. Dia buat dosa tapi tidak tinggal dosa tersebut. Ya, kata dia orang yang istighfar tapi tidak tinggal dosa dia, orang ini sebenarnya pembohong. Sebab tu bila kita istighfar, bila kita taubat, memang kasar nak tinggal ibadah, nak tinggal dosa tu, nak tinggal maksiat tersebut. Ya, baru supaya tidak jadi bohong. Ya, memang kasar nak tinggal lah. Sebab tu istighfar, sebab tu minta ampun kerana menyesal sebab kita terlanggar larangan Allah. Dan macam mana? Jangan buang balik, jangan ulang balik. Ya. Macam tuan-tuan beli lembu kan, orang pasang pagar elektrik. Sebelum lembu tu dipasang pagar elektrik, lembu tu diajar dulu. Dia buh dalam kandang, dia pasang keliling buh wayar elektrik tu. Ya. Biar lembu tu rasa kena. Ya. Orang beli lembu dia tak pagar tu macam tu, tak boleh. Ya. Dilatih dulu, diajar lembu tu. Bila kena wayar ni rasa macam mana? Boleh. Dia tengok wayar tu tahu. Dia tengok wayar tu tahu tak? Wayar ni jangan main. Ya. Wayar ni jangan main. Kecil tapi babi kena ngiring kepala babi tu. Ya. Babi tak ajar dulu kan. Sebab tu lembu ni kalau kita lepas dalam ladang terus, kita pagar tak jadi. Ya. Kena ajar dulu supaya dia tahu rasa perit dia. Demikian juga bila kita bertaubat. Menyesal ni kerana kita terlanggar larangan Allah, terlanggar pagar tadi. Dilanggar tu Allah Rabbi, cuanya aku, lekonya aku, lalainya aku, astagfirullahalazim, menyesal tu, astagfirullah. Memang berazam tak nak langgar dah, tak nak buat dah. Ya. Tapi ada masa-masa cuai, ada masa-masa lara, ada masa-masa terabai, langgar balik. Ya. Tapi bukan taubat untuk buat, bukan. Ya. Bukan istighfar untuk buat. Tak apalah, kita lepas ni kita buat pula. Itu tidak istighfar. Dia kata itulah orang dusta. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan diriwayatkan oleh ulama yang dahulu-dahulu bahawa tersebut afdal. Terlebih afdal istighfar itu iaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u ala nafsi bi dhanbi faqad zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi ma qaddamtu wa minha wa ma akhartu fa innahu la yaghfiru dhunuba jami'aha illa anta. Baik, istighfar ni disebut dalam hadis Nabi kata penghulu bagi segala istighfar. Ya, cuma matan tak ada beza sikit, tapi asalnya hampir sama. Nabi kata penghulu bagi segala istighfar. Istighfar ni banyak, macam-macam. Kalau kita sebut dulu, astagfirullahalazim istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu nazimi istighfar. Ya. Astagfirullahalazim istighfar. Macam-macam jenis. Ya. Sebagai benda yang sifat menyesal, semua dipanggil istighfar. Sama ada bahasa Melayu ke bahasa Arab, semua istighfar. Cuma Nabi kata penghulu bagi segala istighfar bila seorang tu baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
Nabi kata siapa-siapa yang baca zikir ni, siapa-siapa yang baca zikir ni, kalau dibaca waktu hari siang hari, takdir Allah dia mati sebelum terbenam matahari, Allah ampun semua dosa-dosa dia dan dijamin syurga oleh Allah Ta'ala. Dan kalau dia meninggal dia baca malam hari, ditakdir oleh Allah dia mati sebelum terbit fajar, dia mati malam tu sebelum terbitnya fajar pada pagi besoknya, lalu Allah akan ampun semua dosa-dosa dia, ya. Dan Allah jamin dia pasti akan masuk syurga Allah, ya. Baik, sebelum ni kita jumpa hadis, Nabi kata siapa-siapa yang sebelum tidur dia baca 3 kali, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir ni kita amal tiap-tiap waktu. Cuma Nabi kata siapa-siapa yang baca 3 kali sebelum tidur, Allah ampun dosa dia, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak bilangan pasir atas muka bumi, walaupun sebanyak mana bilangan daun di atas muka bumi, walaupun sebanyak mana bilangan hari-hari yang dicipta oleh Allah, ya. Jadi benda ni benda yang kita boleh beramal dengan dia. Termasuklah ni, Allahumma anta rabbi, hai Tuhanku, engkaulah, hai Tuhanku, engkaulah Tuhanku, yang tiada Tuhan hanyalah engkau. Engkaulah yang menjadikan akan daku, dan akulah hamba-Mu, dan akulah yang menyempurnakan atas janjimu dan perjanjianmu barang yang sesuai, barang yang sekuasaku. Kita sebut Allahumma anta rabbi, ya Allah kamu Tuhanku, ya Allah engkau ni Tuhanku, ya Allah. Khalaqtani, kamu ciptaku, ya, kamu ciptaku. Setelah kita bincang dulu, Allah Ta'ala cipta kita dengan penuh sayang, ya. Dia tidak macam manusia lahir ke dunia kadang-kadang lahir dalam keadaan kasar. Allah ni dicipta manusia dengan penuh kasih sayang, ya. Sebab tu Tuhan buat kita ni, bentuk dia, ya, kejadian manusia penuh dengan rahmat, ya. Lahir ke dunia penuh dengan rahmat, dibesar dengan penuh rahmat. Khalaqtani, ya Allah kamu cipta aku, wa ana abduka, dan aku ni hamba-Mu, ya Allah. Aku ni hamba-Mu, bukan hamba raja, bukan hamba pemimpin, bukan hamba parti politik, bukan hamba ulama, bukan hamba ustaz, bukan hamba siapa, hamba kepada Allah, ya. Wa ana abduka, aku hamba, wa ana ala ahdika, dan aku terikat dengan janjiku denganmu. Apa janji dia? Apa janji kita dengan Allah? Setelah kita bincang bahawa sebelum Allah masukkan jadi jasad atau dalam perut mak kita ni, cukup 4 bulan, yang kata 4 bulan 10 hari, Allah masukkan roh. Roh yang nak masuk ni pun Allah pastikan roh tu beriman dengan Allah. Alastu bi rabbikum, roh kamu ni, kamu ngaku aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Lalu jawab roh, benar ya Allah, aku berjanji, engkaulah Tuhanku, aku hamba-Mu. Aku bersaksi engkaulah Tuhanku, ya Allah. Baik, zaman sekarang dipanggil quality control. Produk kita nak keluar ni, cawan dengan piring nak keluar, kilang nak keluar, dia bukan boleh masuk dalam kotak terus. Dia ada satu unit, cek dulu kontrol kualiti dia, cek dulu kualiti dia, bunga sama tak sama, telinga ni, orang panggil telinga ni, telinga tak? Telinga sebelah, telinga ni elok tak elok, dia punya suar tak suar, piring dia dengan bunga dia sama tak sama, cek betul baru masuk, ya. Allah Ta'ala ni jasad siap, roh, roh kamu ngaku dah aku Tuhan kamu, kata roh benar ya Allah engkaulah Tuhanku, baru Allah masuk ke dalam jasad, ya. Allah Rabbi, bayangkan tuan, kalau roh tu kafir pada Allah, masuk dalam jasad pula, hancur. Roh tadi masuk dalam jasad, Allah Ta'ala sebut wa ana ala ahdika, aku terikat dengan janji. Apa janji kita dengan Allah? Allah tu Tuhan kita, kita dihamba. Bila janji, alam roh lagi berjanji. Ulama-ulama sebut, sebab tu lah bila kanak-kanak dia lahir ke dunia, dia menangis. Pertama tangan dia genggam, ya. Ulama-ulama dibahas halusnya, dia kata pasal apa bayi yang lahir ke dunia genggam tangan, semua genggam, tak ada buka ni, tak ada, semua genggam. Pasal apa genggam, ya. Dibahas pasal apa genggam. Yang kedua, lahir kenapa menangis? Lahir ke dunia mesti menangis. Ada lahir ketawa, wajah ke-14 ada lahir kah ketawa. Pasal apa? Sawit tengah mahal. Lahir mesti menangis. Pasal apa menangis, ya? Dia kata genggam ni genggam janji.
Dia kata gang-gengang ni gang janji. Janji apa dia? Janji lah. Janji Allah, engkaulah Tuhanku, aku ni hamba-Mu ya Allah. Pegang janji. Pegang janji nak taat perintah Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana kita bila berjanji kita genggam tu makna bersungguh. Ya. Macam okey. Okey tu. Okey. Genggam tu makna bersungguh. Kalau okey, hati-hati. Ya, soh mangkau lain. Macam okey. Kita boleh harap, boleh cula tu. Kalau tengoklah pakai dak. Dia kata rasa-rasa okey tapi dapat 500 ni mungkin dak. Habis. Tu kacau. Jadi kita tengok. Yang kedua, kenapa dia menangis? Sebab waktu dalam ibu dia tenang. Dia hidup dalam suasana taat cara taat perintah Allah. Lahir ke dunia dia rasa cabaran. Besarnya cabaran dia, lalu dia menangis. Menangis ni kerana dia berdepan dengan satu cabaran besar. Nak jaga iman dia, nak jaga janji dengan Allah Ta'ala. Sebab tu sentiasa dibaca ni, wa ana abduka, aku ni hamba-Mu ya Allah, wa ana ala ahdika, dan aku terikat dengan janjiku padamu ya Allah, wa ahdika mastata'tu, sekadar mana upayaku. Allah pun tak paksa kita. Allah kata taat perintah aku sekadar mana kemampuan kamu. Ada orang mampu lebih lah. Ada orang tak mampu, tak apa. Ya. Tak mampu berdiri, sambil duduk semayang, wajib. Tetap wajib. Allah tak paksa. Yang tak mampu berdiri, Allah kata mesti berdiri. Tak. Manusia paksa, tuan-tuan. Manusia ni kita menghadap raja. Ya. Suruh juga berdiri, kawan tak boleh berdiri. Ya. Polis sembuh, kejar. Ya. Orang buat demonstrasi, ada seorang tu tak lari. Ya. Polis kata, kenapa tak lari? Dia kata, tengok kaki lah. Dia jawab, polis, tengok kaki lah. Oh, sampingnya. Tengok kaki lah. Rumput tepak, tak boleh lari. Bukan tak nak lari, memang cacat, tak boleh lari. Jadi, manusia dia berdepan dengan makhluk, dipaksa. Allah Ta'ala dah. Kalau kita baca sejarah Raja Tai, ya, zaman Chuan Longkorn, Raja Mongkut, rakyat dia masuk, mesti tunduk. Maroochydore nak masuk jumpa dia, mesti tunduk. Ya. Ni geng-geng jam lawak Cina semalam. Balik pagi tadi. Ya. Istana Raja Cina ni, rakyat biasa tak boleh masuk. Orang awam tak boleh masuk. Bilik dia ada 3,000 bilik. Ya. 3,000 bilik. Bilik dia tak apa, letak gundik-gundik dia. Ya. Dan dia pun tak tahu gundik mana dia nak tidur malam tu, tak tahu. Dia kira ikut jumpa. Ya. Akhirnya tak dan tua mati. Nak menghadap dia kena tunduk. Angkat kepala kena pancung. Angkat kepala pancung, kena tunduk. Merangkak. Nak menghadap tu kena merangkak masuk. Cakap dengan raja kena tunduk. Cakap je. Jangan tengok muka dia, tak boleh tengok muka. Sebab raja-raja ni jelmaan dewa-dewa di langit. Mana-mana orang tengok, buta mata dia. Jadi takut lah tengok. Ya. Tu cerita orang Melaka pergi ke nak pinang Halipo. Ya. Masuk-masuk, mari Cina tanya, orang Melaka biasa makan apa? Dia kata, kami suka makan kangkung. Kangkung celur, ya, masak air, tapi tidak dipotong. Jangan kerak kangkung tu, panjang-panjang celur gitu je. Bila nak makan, pegang kangkung tu, angkat masuk mulut. Masa tu nengok Puteri Yang Lipo, makna orang Melayu ni menipu jak dulu lagi dah. Dia kata waktu angkat, waktu nak masuk kangkung tu lah, waktu tu sambil-sambil tengok Puteri Raja tu. Ya. Lipo cerita orang Melayu, kesian orang Melayu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta peliharakan dengan Dikau daripada kejahatan yang aku perbuat dengan dia. Ya. Kita minta lindung daripada segala kejahatan ciptakan. Kejahatan ni macam-macam. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku minta lindung diriku ni Allah daripada kejahatan yang diciptakan. Kejahatan yang aku buat, kejahatan yang orang buat, minta lindung pada Allah. Macam kita baca qul a'udzu bi falaq min syarri ma khalaq.
Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan Tuhan yang ciptakan kegelapan. Ya. Malam sunat kita baca surah Al-Falaq. Al-Falaq ni minta lindung pada Allah daripada kegelapan malam. Malam tu sendiri jadi jahat. Jadi punca kejahatan manusia kerana malam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Daripada kejahatan diciptakan. Bila malam apa dia? Perampok, pencuri. Malam apa ni? Ya. Kelak malam. Tak ada kelak siang. Kelak malam. Orang buat jahat pun malam hari. Segala maksiat bermula malam. Pasal apa? Sebab bila gelap dia rasa orang tak nampak dia. Dia tak tahu Tuhan nampak Tuhan. Dia sama je cerita siang malam. Tapi perangai manusia bila gelap dia rasa tak apa. Ya. Jadi minta lindung pada Allah daripada kejahatan yang ciptakan. Aku mohon minta pelihara dengan dikau daripada kejahatan yang aku perbuat dengan dia. Ya Allah, minta lindung daripada kejahatan tersebut. Aku minta peliharakan. Aku mengakui bagimu dengan nikmat atasku, dan aku mengakui atas diriku dengan dosa-dosaku. Ya. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui Allah banyaknya nikmat yang Tuhan yang kamu beri padaku ya Allah, dan banyaknya dosa-dosa kesalahan yang aku buat pula denganmu ya Allah. Ya, telah kita bincang, kalau kita ingat dulu sebelum kita masuk kitab-kitab kita ni, kita mula dulu dengan satu kitab hadis kursi. Ya, lama dah, tahun 2023 tu. Ya. Salah satu hadis kursi yang kita baca dulu ialah, ya Allah, banyaknya Allah sebut, hei hamba-Ku, kamu bohong dengan aku, kata Allah. Engkau bohong padaku. Setiap waktu aku turun rahmat padamu, tapi setiap saat kamu balas dosa kamu padaku. Ya, nikmat Allah, nikmat turun setiap waktu turun. Tiap-tiap hari, setiap saat ni turun. Ni tengah duduk diam ni, tengah duduk saja ni. Ni udara ni, tuan-tuan berapa nak bayar udara? Ya. Kalau Tuhan minta bayar sikit je, seduk 10 sen, hembus 5 sen. Ya. Macam seorang kawan saya pergi jumpa Tok Bomo. Tok Bomo ni kata dalam tubuh awak ni ada jin, banyak jin. Ya. Saya boleh buat keluar tapi kena bayar pengerah. Berapa sen pengerah? Pengah murah je, 35 sen. Sanggup kan? Buat keluar-keluar 3,000 ekor. Kali 30 sen tak kena gila tu bayar. Jadi nikmat Allah Ta'ala ni setiap saat ni, boleh duduk ni, boleh duduk ni berapa nikmat, boleh berkelik ni berapa nikmat. Allah Rabbi, ya Allah, banyaknya nikmat kamu turun padaku, tapi balasan banyak dosa yang kita buat pada Allah Ta'ala. Kadang-kadang Tuhan bagi kita rupa lawa guna buat maksiat pada Allah. Badan besar sikit, badan sendok sikit lah. Pakai spender pula dah. Tengok manusia. Ya. Allah. Ya. Harga sawit naik sikit dah. Danduk selalu. Tengok tuan-tuan. Ya. Tuhan bagi nikmat tu untuk taat, bukan untuk bermaksiat. Kalau untuk bermaksiat, baik Tuhan tarik balik nikmat. Ya. Maka kita sebut, ya Allah, banyaknya nikmat yang kau beri pada aku, dan aku mengaku atas diriku dengan dosa-dosa. Maka sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan mengakui aku dengan dosa. Maka ampuni olehmu bagiku akan dosa-dosaku yang telah aku dahulukan daripadanya, dan yang aku kemudiankan kerananya, bahwasanya tiada yang mengampuni segala dosa-dosa melainkan hanya engkau jua. Baik, Allah Ta'ala kita diajar doa ni. Ya. Doa dia 3 perkara. Yang pertama, mengaku bahawa Tuhan lain tak ada, Allah Tuhan kita. Yang kedua, mengaku kita ni terikat dengan janji, tapi kita banyak langgar janji Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Yang ketiga, aku ni banyak melakukan dosa padamu, maka tidak ada siapa yang berhak mengampuni melainkan Allah. Ya. Dan sesungguhnya aku banyak melakukan dosa-dosa padamu ya Allah. Ya. Kerana itu dosa kita ni banyak sungguhlah. Ya. Banyak sangat dosa-dosa yang kita buat, tapi tidak ada siapa yang berhak mengampun dosa kita melainkan Allah Ta'ala. Bermakna kalau Allah nak ampun, Allah boleh ampun. Dosa banyak mana sekalipun, cuma Allah beritahu satu, ya Allah tak akan ampun, syirik. Ya. Syirik ya Allah tak ampun. Selain pada dosa syirik, Allah akan ampun. Cuma jangan buat maksiat cerita pada orang. Jangan cerita maksiat. Ya. Orang cerita maksiat, dia menambahkan saksi di akhirat. Ya. Ada orang buat maksiat waktu malam, tak ada siapa tahu pun. Besok dia cerita kawan dia.
kawan dia jadi saksi esok depan Allah di akhirat. Dia cerita dua orang jadi saksi bagi di depan Allah di akhirat. Ya, sebab tu Nabi sendiri pun bila ada orang main mengadu dosa, Nabi tak suka dengar. Ya, Nabi tak suka dengar. Ya, dah kita sebut apa-apa dosa yang kita buat, kata Nabi, kalau kamu dihukum dengan hukum Allah, mudah-mudahan kamu tidak diazab di akhirat. Tapi kalau tak dihukum, maka urusan kamu tu pulang pada Allah. Kalau Allah nak ampun, Allah akan ampun. Kalau Allah nak azab, Allah akan azab. Okay. Maka selagi dosa, selagi pintu taubat terbuka, kita minta ampun pada Allah dan berazam untuk tidak mengulang balik. Ya, itu yang penting. Dan kata Sayyidina Abu Abdullah bin Al-Warraq rahimahullahu ta'ala, barang siapa membaca akan doa ini serta ikhlas hatinya, dan jikalau ada atasnya dosa seperti bilangan hujan atau seperti buih di lautan sekalipun, nescaya diampunkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Ya. Kata Sayyidina Abdullah, dia kata apa dia? Siapa-siapa yang baca doa ini sebut ni, ya, maka Allah akan ampun dosa-dosa dia, walaupun sebanyak bilangan hujan, titisan hujan, berapa bilion hutan. Nak gambarkan banyaknya, sekalipun sebanyak buih di lautan, nescaya Allah akan ampun dosa orang tu. Ya. Di jalan gini pertama, dosa ni kesalahan. Dosa-dosa ni kesalahan. Kesalahan ni dia menghitamkan hati. Ya. Hati kita ni bersih. Ya. Kalau kita buat satu kesalahan, dosa, dia satu titik hitam. Allah suruh taubat, Nabi suruh taubat supaya hitam tu basuh terus. Basuh, dia hilang. Lepas tu mungkin ada lagi, taubat lagi, basuh lagi. Yang tak boleh bila tambah wa izada azada, kata Rasulullah. Kalau tambah dosa, tambah hitam, tambah. Bila banyak, jadi kita berhutang dengan kawan. Ya, ada orang berhutang dengan Along, nak bayar RM10 sehari je, RM20 sehari. Tak banyak, RM20 sehari. Tapi kalau tak bayar, lama, akhirnya bunga besar pada pokok. Ya. Asal sikit, dosa sama juga. Dosa satu, lama-lama dan banyak, dia tak bertaubat. Sebab tu orang yang bertaubat tu orang yang ada lagi kebersihan hati dia. Yang penuh hati tak taubat dah. Sebab tu dikatakan bahawa bila hati itu penuh dengan dosa, ya, kita katalah bertaubat lah, dia tak nampak jalan. Anak menjumpa seorang hamba Allah meninggal dah. Ya, tengah dia sakit teruk. Ya, anak pergi jumpa dia, ziarah dia lah. Ziarah. Dia ni kenal lah masa hidup muda dia hebat ke lah. Ya, dan sebut dia. Ya, dia sebut dia takut mati. Ya, dia sebut dia rasa takut nak mati. Ya, dia kata mati ni semua orang mati. Yang penting bukan takut mati, kena takut lepas mati. Ya, mati ni tuan-tuan tak boleh nak elak macam mana? Tak mati tak boleh elak. Ya, mati tak boleh elak. Yang boleh elak lepas mati tu. Ya, istighfar lah, taubat lah. Ya, kata taubat lah dosa-dosa lepas ni. Tuhan ni selagi nyawa tak pada hukum, Tuhan beri peluang taubat. Taubat lah. Ya, tengah duk sesak tu, tanya ustaz, macam mana nak taubat ustaz? Ana mari terlintas hati Allah Rabbi. Tengah duk nazak nak ngajar taubat, dan tak tu. Tak ada dah. Ana jumpa 16 orang budak HIV. Duk menangis di penjara penuh. Panggil dia. Ya, tanya borak. Duk menangis lah, masa menangis. Saya pasal apa menangis? HIV teruklah kritikal. Memang tunggu saat, tunggu masa. Kata jangan menangis, tak selesai masalah. Menangis pun mati, tak menangis pun mati. Yang pentingnya dosa kena bertaubat. Dia betul lah bila dah hati tu penuh ni, dia tak jumpa jalan nak taubat. Ya. Tak reti je nak taubat, tak rasa. Ya. Cuma dia takut, tapi nak taubat tak. Mungkin dia tak tahu jalan. Wallahualam. Sebab tu bila hati tu bersih, Allah sebut dalam Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun. Ingatlah hati mereka ni berkarat sebabkan dosa-dosa yang mereka buat. Ya. Dan berkarat teruk ni tu kan, macam ya, kereta kita dah karat ni tak boleh building dah, kena tukar, kena potong, buat besi lain. Ya. Jadi Imam Ghazali menyebut hati seumpama cermin.
cumi muka. Kalau mana dia bersih, dia nampak segala-gala. Ada dinding nampak, ada matahari nampak. Lama kelamaan kalau kita biar, ada kekotor sikit-sikit, kita biar lagi. Lama-lama tangga dia punya pelapik bawah. Lama-lama hilang. Lama-lama tak nampak dah. Dan tak nampak tu, terus tengoklah tak nampak apa dah. Dah hati mati sudah. Allah Subhanahu Wa Taala khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah khatam, Allah tutup hati dia dan mata dia dan telinga dia dengan tutupan yang tak mungkin terbuka dah. Na'udzubillah. Macam tu fikir Abu Lahab. Abu Lahab ni tengok Nabi tiap-tiap hari, jumpa Nabi, kenal Nabi, tahu perangai Nabi, semua tahu. Tahu Nabi baik, tahu. Beriman, sepatutnya beriman lah. Dah. Isteri Abu Lahab, Ummu Jamil, genggam batu ni. Bila tu ayat tabat tiada bila watak, nak baca ayat ni, ke mana dia pergi, dia genggam batu. Satu hari Sayyidina Abu Bakar duduk dengan Nabi di bawah naungan Kaabah. Ummu Jamil itu menuju Kaabah. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, aku nampak isteri Abu Lahab datang, Ummu Jamil. Dan aku dengar dia bersumpah kepada orang ramai, dia nak pukul kamu dengan batu di tangan itu. Nabi kata, semoga Allah lindung antara aku dengan dia. Sampai depan Sayyidina Abu Bakar, dia tanya, ya Abu Bakar, mana sahabat kamu Muhammad tu, kasir tu, penyair tu? Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Nabi duduk sebelah Sayyidina Abu Bakar. Dia boleh tanya Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, mana sahabat kamu Muhammad, penyair tu? Dia menghina aku dengan suami aku dengan syairnya. Kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi, yang dibaca oleh Muhammad, oleh sahabatku bukan syair, dia wahyu Allah, dia Quran. Apa kata Majamil? Benar kamu Abu Bakar? Tahu betul. Benar kamu Abu Bakar? Beriman ke tak? Tak. Akhir pergi. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, dia tak nampak kamu ke? Nabi kata, Allah lindung antara aku dengan dia. Bukan puki, bukan ada. Allah lindung antara aku dengan dia. Tak usah baca serapah lah. Kata Sayyidina Abdullah, dia kata baca doa ni, Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilaika minhu summa untu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka bihi min nafsi wa lam ufi laka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhakal karim fa khalatahu ghayruk wa astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatika wastaghfiruka ya 'alimal ghaibi wasyahadah min kulli dhanbin ataituhu min dhiya'il nahari wa sawadil laili min mala'in wa khala'in wa sirrin wa alaniyatin ya halim. Dalam Ihya artinya, hai Tuhanku, bahawa aku memohon ampun daripadamu akan dosa yang aku taubat kepadamu daripadanya. Apa dia? Pertama, minta ampun dosa yang kita bertaubat dah. Taubat hamba, ampun Allah. Bila kita buat dosa, kita ingat dosa, kita kena taubat, kena istighfar. Hak hamba bertaubat, hak Allah ampun. Boleh tak kita bertaubat Allah tak ampun? Boleh. Maka kita harap, ya Allah, Engkau ampunlah dosa aku yang aku telah bertaubat dengan dosa-dosa yang aku tu. Kemudian maka aku kembali di dalamnya, dan aku kembali dalamnya apa dia? Lepas bertaubat, Allah ampun, balik semula buat. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah. Cuanya, lemahnya iman kita, lalainya kita. Kadang-kadang tengah semangat ni, iman ni kan dia naik. Tengah kuliah, ya Allah, rasa takutnya dosa, baliklah semula. Masa lalu tu buatlah, cuai balik. Lepas tu dengar balik. Tuhan ni buat setiap minggu kena dengar khutbah. Khutbah tu Tuhan potong semayang Zuhur 4 rakaat, asar jadi 2 lagi ganti dengan 2 khutbah. Mak 2 khutbah sama nilai 2 rakaat semayang. Allah Rabbi. Dalam khutbah wajib ittaqullah, wajib pesan bertakwa. Pasal apa? Tiap-tiap minggu dengar nasihat. Masalah bila orang tak pergi sembahyang Jumaat, tak ada.
Sekurang-kurangnya pergi dengar tu, walaupun dengar nasihat pergi semayang, tahan dah. Ya, walaupun tidur, ittaqullah, insya-Allah. Tapi dengar nasihat. Telinga ni bila dengar dia lain. Ya, sebab tu bila kita dengar nasihat, maka nasihat tu kita harapkan melekat. Dalam banyak-banyak ada satu lekat, okey. Allah Rabbi, ya Allah, aku minta ampun padamu, dan aku mohon ampun akan dikau daripada tiap-tiap yang aku janjikan akan dikau dengan dia daripada diriku, kemudian maka tiada aku sempurnakan bagimu dengan dia. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah dengan benda aku berjanji. Apa janji dia? Janji dosa tak nak ulang dah ya Allah. Aku minta ampun dosa ni ya Allah, dan aku bertaubat ya Allah, aku tak nak buat semula dah. Tiba-tiba buat balik. Aku minta ampun di atas kecuaian aku, janji tapi tak punah janji. Janji dengan Allah. Dan aku mohon ampun akan dikau daripada tiap-tiap amal yang aku kendaki dengan dia, akan wajahmu yang mulia lagi mencampur akan dia oleh yang lain daripadamu. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah, setiap amalan mengharapkan redha Allah. Memanglah semayang kerana Allah, tiba-tiba bercampur kerana manusia, kerana orang tu, kerana orang ni. Kita sedekah derma tu memang buat kerana Allah, tapi mari tak perasaan nak tunjuk-tunjuk tu? Ada. Mari tak perasaan nak tunjuk pada orang? Ada. Berarti asalnya untuk Allah sepenuhnya, tiba-tiba bercampur. Setiap amalan kita jadi gitu. Ya Allah, aku mohon padamu kerana aku buat satu amalan yang buat kerana mencari redha-Mu, lalu bercampur akan dia oleh yang lain daripadamu. Bercampur yang lain kerana nak orang puji, nak kerana naik pangkat, nak kerana orang kenal, nak kerana itu. Sama zaman sekarang. Zaman sekarang kita kerja kerajaan dalam sistem SAB. Kena tulis ni, apa kita buat ni. Kena tulis. Buat kita nak elak, kita kena tulis satu-satu yang kita buat. Tak tulis, orang tak tahu. Bila tulis, dia mari perasaan takabur. Sebab tu kitab-kitab zaman dulu tak ada pengarang. Ulama-ulama dulu dia susun kitab, dia tak tulis pun nama dia. Tak tulis. Ya. Hingga menyusahkan. Bila nak tahqiqkan kitab tu, tak tahu siapa pengarang. Kenapa ulama tak apa pengarang? Kerana bimbang takut timbul riak dalam hati. Orang baca, oh kitab ni baguslah. Siapa pengarang? Tak tahu tapi baguslah. Berpengarang siapa? Ustaz tuan. Oh, kita duduk situ dengar. Naik tegak bulu tengkuk. Dah. Tambah kalau orang puji-puji sikit. Dia bimbang takut pujian tu lah dia tak tulis. Ya. Lalu ulama-ulama takhir kata dia, hendaklah ditulis nama tapi bukan dengan tujuan menjaga. Tulis tu apa dia? Kalau orang baca tiba-tiba orang jumpa salah, dia nak tegur siapa? Kitab tu ada kesalahan sikit, maka dia nak pembetulan. Nak jumpa siapa? Pengarang tak ada. Maka tulis dalam pengarang. Tujuan apa dia? Tujuan kalau ada salah orang boleh tegur. Ya. Allah jauhnya. Hatta sebab tu kadang-kadang dalam pemberian dia kata jangan, kalau orang bagi, orang puji pun orang dulu orang marah. Berkata Imam Malik, aku akan tampar siapa yang memujiku. Berkata Sayyidina Ali, aku akan baling pasir siapa yang memujiku. Maka orang tanya, salah ke kita puji? Dia kata salah. Puji ni asalnya harus sunat pun setengah-setengah. Nabi memuji masakan Hafsah. Hafsah ni pandai masak sup. Ya. Bila Nabi pergi rumah Hafsah, Hafsah akan masak sup. Sebab Hafsah tahu dah Nabi suka masakan sup. Dan Nabi puji sedapnya masakan Hafsah. Nabi puji Aisyah ni pandai bergurau. Ya, bergurau pandai. Sebab sampai Nabi kata, kalau kamu nak kahwin, kahwinlah anak dara. Mulutnya manis dan pandai bergurau. Kamu bergurau dengan dia bergurau dengan kamu. Budak-budak muda, orang tua sama tua jangan bergurau lah. Buat terbiak dia kata. Nabi kahwin dengan Aisyah, pada kahwin tu belum berlari. Aisyah ajak Nabi lomba lari. Lomba lari. Round pertama Aisyah menang, Nabi kalah. Masa tu Aisyah muda lagi. Lama bila bertambah lagi, Aisyah ajak lagi lomba lari, Nabi lomba lari kali kedua. Kali kedua Nabi menang, Aisyah kalah. Bila Aisyah kalah, Nabi tengok muka Aisyah ni sedih. Kalah tu sedih, tak ada hadiah. Lalu Nabi kata, kita istirahat jam sama seri. Tengok dia main kejar.
Ya, muda-muda boleh kerja. Kalau tuan-tuan nampak suami isteri bekerja sekarang, tua sama tua kerja, tolong panggil bombo cepat. Panggil lah. Tu bukan mesra alam tu. Dan aku mohon ampun akan dikau daripada tiap-tiap nikmat yang kau beri nikmat dengan dia atasku, maka aku meminta tolong dengan dia atas berbuat maksiat akan dikau. Ya Allah, aku minta ampun dengan nikmat yang kamu beri, tapi aku guna nikmat tu untuk buat maksiat. Allah beri sehat untuk buat maksiat pada Allah. Allah beri suara sedap, ni jembatan menyanyi pada. Menyanyi lagu-lagu mengarut lah. Tuhan bagi rupa lawak, jadi pelacur pula dah. Ya. Tuhan bagi harta sikit, boleh buat maksiat. Tuhan bagi nikmat, tiba-tiba ya Allah, aku guna nikmat itu untuk buat maksiat akan dikau. Ada tak? Ada. Ya, hingga mengeluhlah seorang hamba Allah sekali mana dia sedang sakit di hospital. Ya Allah, dia mati sebelah tubuh. Mana pergi ziarah dia? Ustaz, tolonglah doa. Saya bukan apa-apa Ustaz, kalau sembuh insya-Allah nak pergi masjid ke saya ni. Ya. Anak kenal dia tak pernah pergi masjid tu kan. Ya, tak pernah pergi masjid. Rumah tak jauh dari masjid. Kereta ada, motor ada, tak pernah pergi. Ya. Tak pernah pergi masjid. Ya. Waktu dia sakit nak pergi ziarah, minta tolong buat tawar, tak apalah boleh buat. Tapi sebutnya, saya ni Ustaz, kalau sehat nak pergi masjid je, bukan sehat nak buat maksiat, bukan. Sehat nak apa kata Allah je. Ada orang yang taat minta begitu, tak apa, dia nak sambung ketaatan dia. Ya. Ya, alhamdulillah tak lama kemudian sembuhlah dia, boleh berjalan. Ya, lepas kena stroke tu sembuh, boleh berjalan. Anak duk perhati, tak pergi masjid, tak pergi tu lah. Sekarang ni tak tahulah, tapi sepanjang yang anak duduk dulu, anak tengok tak pergi. Ya. Sebab tu kadang-kadang manusia dia berjanji depan Allah waktu dia sakit, sampai Allah kata bila dia sihat, kamu perhati dia. Bila dia sihat, dia berpaling daripada Allah seolah-olah dia tak pernah minta dengan Allah. Waktu sakit tak menerka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bila Tuhan bagi sihat dia berpaling daripada Allah seolah tak pernah kenal Allah Ta'ala. Hai manusia, ya. Bila manusia itu kita lah. Kadang-kadang cuanya kita, laranya kita. Sebab tu perlu dengar kuliah, perlu dengar nasihat. Tujuan apa? Bukan apa. Bila kita dengar ni, hati kita terasa tersentuh sikit sekali. Dan aku mohon akan dikau ampun hai Tuhanku yang mengetahui akan segala yang gaib dan segala yang hadir daripada segala dosa yang aku datangkan akan dia dalam terang hari dan dalam gelap malam. Allah ni, ya Allah, aku minta ampun semua benda kerana kau tahu belaka. Sama ada waktu gelap, waktu terang, waktu sendirian, waktu ramai-ramai, semua Tuhan tahu. Ada orang kadang-kadang duduk di Malaysia baik, ya, pergi tempat maksiat, pergi luar negara buat maksiat. Macamlah malaikat tu malaikat lain. Maksiat di mana-mana pun sama. Kadang-kadang kita waktu seorang-seorang diri macam-macam, waktu beramai lain, waktu terang lain, waktu gelap malam lain. Ya Allah, aku minta ampun padamu ya Allah, sebab semua ni Allah Maha mengetahui. Cerah ke, gelap ke, semua Allah tahu. Dan daripada dalam perhimpunan orang dan dalam sunyi dan dalam rahsia dan dalam zahir, hai Tuhan yang Maha Halim. Baik, tersekalian ini doa yang kata Syekh Sayyidina Abdullah. Dia kata siapa yang baca zikir ni, nescaya Allah akan ampun dosa dia, walaupun dosanya sebanyak bilangan hujan yang turun, walaupun sebanyak bilangan buih di lautan sekalipun. Baik, jadi kesimpulan kita sepanjang kuliah kita dalam bab ini, banyak zikir-zikir yang baik yang kita boleh beramal dengan dia. Nabi kata, ya, amalan yang paling baik ialah amalan yang kamu mudah dengan dia, yang tidak menyusahkan. Dalam banyak-banyak ni, mana yang tuan-tuan dah hafal, ambil yang tu, amal yang tu je. Ya, yang kita dah hafal, pegang yang tu. Jangan yang ni akhir dok satu. Macam orang nak beli kasut lah, pakai selipar Jepun, pergi masuk kedai kasut. Yang ni lawa, akhir balik pakai selipar Jepun juga. Jadi ambil yang mana mudah. Anda perhati yang mudahnya. Pertama, Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Bila 3 kali sebelum tidur. Ni boleh buat. Ya. Tiap-tiap malam baca. Tiap-tiap malam nak tidur istighfar. Astagfirullah, pertama ya Allah, minta ampun dosa dengan Allah.
Astagfirullah, ya Allah ampun dosa aku dengan manusia. Dah aku ampun dosa semua manusia. Ya, aku minta ampun dosa aku dengan manusia, dah aku ampun semua dosa aku dengan manusia lain. Ya, astagfirullahalazim. Ya, kita minta ampun pada Allah segala di atas dosa-dosa kita. Ya, Nabi suruh kita istighfar. Yang kedua, Allahumma anta rabbi. Siapa-siapa yang hafal baca doa tu. Dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini akan diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Sampai sini dulu. Insya-Allah kita go. Insya-Allah. Ada 2-3 pengumuman. Yang pertama sekali, insya-Allah untuk sekalian ada malam ni kita ada atur cara mintalah sebahagian kita yang walaupun anak kita tak ada menerima, sebahagian kita sama-sama raikan dan kita ada ikut sama forum malam ni. Ya, satu tajuk yang besar yang dihadiri oleh tokoh kita yang besar, Profesor Aziz Bari, ya, dan Zaharuddin Muhammad. Dr. Aziz Bari ni baru berhenti daripada UIA. Ya, berakhir perkhidmatan beliau 31 bulan Disember ni. Ya, oleh kerana banyak sangat tekanan, dia pun berhenti. Orang macam dia tu duduk mana pun boleh, ya. Rugi mana-mana universiti tolak dia. Ya, insya-Allah beliau dapat bersama kita. Terima kasih malam ni. Yang keduanya Fadil Ustaz Zaharuddin bin Muhammad. Zaharuddin bin Muhammad ni ialah ahli Majlis Syura Ulama Pusat yang juga kebetulannya menantu pada Presiden. Pas. Yang ketiganya Ustaz Tuan Ibrahim lah. Ustaz Ibrahim tu tuan kena sebut juga, takut lupa. InsyaAllah malam ni kebetulan kita pun ada 2 program dekat kita, tapi tak apalah, insyaAllah mudah-mudahan dia berkati Allah Ta'ala, ya. Rasa setakat dulu untuk kita tawakuf malam ni. Kita bab yang ke-10 nanti kita akan sambung, ya, pada minggu hadapan, insyaAllah. Dan siapa-siapa yang calon lagi umrah pada bulan April ni masih lagi ada kekosongan, boleh jumpa dengan Saudara Rafi dan ataupun Syed Yusof, ya, ataupun anak sendiri, ya, insyaAllah. Ya, pakej kali ni nampak special sikit, naik emas. Hari kita bertambah daripada 12 jadi 13 hari, dan turun direct ke Madinah. Kapal terbang ni turun Madinah terus. Jadi harga pakej naik sikit. Dulu kita iklan 4,500 untuk 12 hari, ya, turun di Jeddah. Tapi kita ambil yang 13 hari turun di Madinah, lebih selesa. Harga pakej naik dalam 5,200 yang terbaru dikeluarkan oleh MAS, ya. Jadi tapi saya fikir ia lebih selesa lah. Kalau tidak 10 jam kita kena ambil masa 6 jam dalam perjalanan dan 2-3 jam di Jeddah tu saja nak selesai, ya, insyaAllah. Mudah-mudahan pakej ni sempat sembahyang subuh di Masjid Nabi Madinah sampai pukul 3 pagi. Esok tu subuh terus sempat sembahyang subuh di Masjid Nabi, insyaAllah. Wallahu alam, mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.